Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, bertemu lagi kita dalam kelas matematik tingkatan 3. Hari ini kita akan sambung lagi dan habiskan bab 8, lokus dalam 2 dimensi. Okey, kelas hari ini kita telah sampai ke penghujung bab 8. Kes standard pembelajaran pada hari ini ialah 8.2.6, menentukan lokus yang memenuhi 2 atau lebih syarat. Okey, saya nak sekarang kamu buka buku teks, rujuk muka surat 214. Okey, apa yang kita belajar sebelum bercuti ialah lokus yang melibatkan kelima-lima jenis lokus, dan setiap contoh atau soalan yang kamu buat, lokus tersebut berasingan. Bermaksud di sini, dalam satu soalan hanya ada satu lokus. Sama ada lokus nombor 2, atau nombor 1, atau nombor 5. Itu yang kita dah belajar sebelum cuti. So, saya harap tak ada lagi pelajar yang masih tak ingat jenis lokus yang ada 5 jenis tu yang saya suruh kamu hafal dan kamu fahamkan. So, untuk hari ini, contoh dan juga soalan yang kamu akan selesaikan pada hari ini ialah di dalam satu soalan tersebut ada lebih daripada ada dua atau lebih daripada 2 lokus. Maksudnya dalam satu soalan tu ada lokus nombor 2 dan nombor 3. Okey, contoh. Ada juga lokus nombor 1 dan nombor 4. Dia gabungan dalam satu soalan. So, dalam satu rajah nanti akan ada 2 lokus lah. Ataupun boleh juga jadi 3 lokus. Tetapi selalunya akan ada, dalam satu soalan selalunya akan ada 2 lokus sahaja. Okey. So, bermakna di sini bila ada 2 lokus, akan ada persilangan. Okey. So, persilangan bagi 2 lokus atau lebih lokus boleh ditentukan dengan membina setiap lokus. So, kita akan bina setiap lokus yang dinyatakan pada satu rajah yang sama. Kita tak buat rajah yang asing. Kalau ada lokus nombor 1 dan nombor 3, kita bina atau lukis di dalam rajah yang sama. Itu maksud persilangan. So, nanti kalau kamu lihat contoh, kamu akan lebih fahamlah apa yang dikatakan lokus yang memenuhi 2 atau lebih syarat. Yang sebelum ni kita belajar asing-asing. Lokus nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. So, untuk yang terakhir bab 8, kita akan belajar dalam satu soalan, dalam satu contoh, ada 2 atau lebih lokus. So, bila ada 2 atau lebih lokus, akan wujud persilangan. Untuk lokus, contoh lokus 1 dengan 2 akan ada persilangan dalam tu. Okey. So, kita teruskan dengan contoh. Okay, rajah di sebelah menunjukkan segi 4 sama ABCD. Okey. So, segi 4 sama ABCD yang dilukis pada grid segi 4 bersisi 1 unit. Okey, segi 4 sama ABCD ni dilukis pada grid segi 4 bersisi 1 unit. Okey. Titik X dan titik Y. Okey, bermakna nanti akan ada 2 lokus lah. Titik X dan titik Y. Inilah lokus yang kita akan bina atau lukis. So, ada 2. Ialah 2 titik yang bergerak di dalam segi 4 sama ABCD tersebut. So, kamu kena faham dah. Oh, bermakna dalam rajah nanti akan ada lokus X dan lokus Y. Pada rajah, di dalam rajah, lukis. Lukis. Ada 3 perkara yang kamu kena lukis. Kita lihat yang A dahulu. Kita nak lukis lokus bagi titik X. So, kita kena tahulah lokus titik X ni, lokus yang ke berapa? Daripada nombor 1 sampai nombor 3. Okay, so, kamu kena tahu dah. Bila kamu baca soalan, kamu kena tahu ini lokus nombor berapa. So, kita baca dulu pernyataan. Lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 7 unit dari A. So, sebenarnya dari A ni adalah satu titik. Okay, A ni adalah satu titik. Walaupun dia tak sebut dari satu titik A. Kamu kena faham, oh dari A. Bermakna A dalam rajah ni ada satu sahaja. So, bermakna kita nak bina lokus yang berjarak 7 unit dari titik A. Satu titik. So, konsep nombor berapa? Link balik dengan nota, link balik dengan apa yang kita belajar sebelum cuti. So, lokus bagi satu titik
ialah lokus nombor 1. Betul tak? So, jawapan kamu nanti akan jadi apa? Lokus nombor 1 jawapan kamu ialah boleh jadi bulatan yang lengkap. Kalau tak dapat bulatan pun sama ada lengkuk. So, pastikan kamu kena guna jangka lukis. Okey. Untuk yang kedua, yang B, setelah kita lukis lokus untuk X, kita nak lukis pula lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis AB dan garis CD. Garis AB satu garis. Okey. Lepas tu garis CD. So ada berapa garis kat sini? 2 garis lah. So lihat balik nota. Apakah bentuk lokus yang melibatkan 2 garis? Okey. So kalau kita lihat kat sini garis AB duduk atas ni. Ni garis AB duduk atas ni kan. So garis CD duduk bawah. So apakah lokus yang tasik yang melibatkan 2 garis? 2 garis lurus yang selari. Jawapannya ialah apa? Kena lihat balik nota. Kalau siapa yang tak ingat, kena lihat balik nota. 2 garis lurus yang selari. Okey. So, rujuk balik nota. So, kalau kamu rujuk balik nota atau kamu dah ingat, ini adalah konsep ataupun jenis lokus nombor. Siapa boleh jawab? Bermakna dia dah hafal. Ini adalah sebenarnya konsep atau lokus nombor 4. Dah. So, bila baca soalan, kamu kena link dengan nota, link dengan konsep lokus yang kita dah belajar minggu sebelum cuti, iaitu ke-5 jenis lokus. Okey. So, selepas kamu dah lukis 2 lokus, kamu label lah. Yang pertama tadi kamu lukis, kamu label lokus X. Guna pensel semua dah. Nak tulis pun guna pensel. Lepas tu kamu lukis pula lokus Y pun kamu label. Buat anak panah kepada lokus yang kamu lukis tu, tulis lokus Y. Seterusnya yang terakhir, nombor C, tandakan kedudukan bagi semua titik persilangan. Kenapa dia kata semua? Boleh jadi satu soalan tu ada 2 titik persilangan. Boleh jadi ada 1. Dan boleh jadi juga tidak ada titik persilangan. So, kamu kena lihat situasi soalan. So, untuk yang ini kita nak lukis semua titik persilangan untuk lokus tadilah. Lokus X dan lokus Y dengan simbol. Okey, so dia dah tetapkan dalam buku teks kena guna simbol. So, simbol yang kamu kena guna, kamu buat pangkal atau huruf X dan kamu bulatkan. So, ini simbol yang kamu kena guna untuk menandakan persilangan antara lokus. Okey. So, disebabkan contoh ni perlu melukis, jadi saya akan buat satu lagi video macam biasa. So, nanti kamu rujuk video untuk melihat cara melukis lokus yang memenuhi 2 atau lebih syarat. Okey, faham ah? Nanti saya akan buat satu video. Okey, nanti kamu rujuk video tersebut. Step ataupun langkah untuk kita membina lokus yang memenuhi 2 atau lebih syarat. Okey, kita sampai ke contoh yang kedua. Okey, raja di sebelah menunjukkan 4 segi 4 sama. Ada 4 segi 4 sama yang bersisi 2 cm dan digabungkan. Semua segi 4 sama tersebut digabungkan dan panjang sisi semua adalah samalah 2 cm. Titik X dan titik Y. So, tahu dah ada 2 lokus lah. Ikutlah dia nak guna huruf apa. Dia boleh guna titik X, titik Y, titik P, titik Q, titik R. Apa-apa sajalah pun boleh ubah kan. Okey. Ialah 2 titik yang bergerak dalam segi 4 sama PRTV. Sebenarnya segi 4 sama ni sebenarnya berada di dalam satu segi 4 sama yang besar, iaitu PRTV yang luar ni. PRTV. Okey. So, pada raja lukis. Okey, pada raja lukis. Okey, ada 3 situasi juga. 3 soalan yang kamu kena selesaikan. Lokus bagi titik X. Okey, yang bergerak dengan keadaan jaraknya. Okey, ini kata kunci. Yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari M. 2 cm
So, ukuran dia nanti kena tepat 2 cm. Tapi tadi dah dalam penyataan dah sebut, panjang sisi ni dah 2 cm. Jadi tak perlu ukur sebenarnya. Sebab di dalam ini dah dinyatakan bahawa panjang setiap sisi tu ialah 2 cm. So, kamu tak payah ukur dah. So, 2 cm dari M. Dari M. Dari M tu sebenarnya dari titik M. Dari titik M. So, ada berapa M dalam rajah ni? Ada satu saja kan tengah-tengah ni. So, bermakna satu titik. Lokus yang melibatkan satu titik, iaitu titik M. So, apa jawapannya? Bulatan lah. Dia boleh jadi bulatan. Tengok situasi rajah. Dia boleh jadi lengkuk sahaja. Okey, lihat situasi nah. So, sekejap kita buat contoh, kita lukis baru kamu boleh nampak. Oh, rupanya macam ni nak selesai soalan ni. Okey, tak apa. Sekejap kita lihat video yang kedua. Okey. So, dah kamu lukis dalam ni. Dah dapat dah lokus X, label. Lepas lukis lokus X, terus label. Buat ada panah, lokus X. Baru pergi soalan B. Kita nak lukis pula lokus titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis PR dan PV. Garis. PR satu garis. PV pula satu lagi garis. So, ada dua garis. So, kita tengok dalam rajah. Dekat mana duduk garis PR, dekat mana garis PV. So, garis PR dekat sini. Nampak garis PR. Garis PV dekat sini. Nampak? Ni, garis PV. So, dia bertemu dekat P, betul tak? Dia bertemu di P. So, konsep nombor berapa? Lokus nombor berapa jika ada dua garis yang bertemu atau bersilang? Saya harap ada yang boleh jawab. Dia dah boleh jawab. Oh, konsep nombor ni cikgu. Kalau dalam kelas, saya mesti tanyalah kan. So, siapa nak jawab, angkat tangan. So, belajar macam ni pun sama lah. Bila saya tanya tu, kamu boleh bagi jawapan kamu. So, apakah konsep untuk soalan B? Dua garis yang bersilang atau bertemu. So, untuk contoh ni, garis ni bertemu di P. Betul tak? Dapat sudut kat sini. Dekat P. So, konsep nombor apa kelas? Nombor 5. Iaitu nombor last sekali. Lokus yang terakhir. So, lokus yang terakhir apa dia? Jawapannya apa? Kalau lokus yang pertama bulatan atau lengkuk. Kalau nombor 5 jawapannya ialah pembahagi dua sama sudut. So, dia akan duduk di tengah-tengah ni lah nanti. Saya kita buat dalam video. Okey. Seterusnya, yang terakhir, tandakan kedudukan bagi semua titik. Semua titik. Kalau ada dua, dua lah. Kalau ada satu, satu lah. Okey. Kalau tak ada, tak ada lah. Persilangan untuk lokus X dan lokus Y tadi dengan simbol yang samalah. Kamu pangkah dan kamu bulatkan. Semua guna pensel. Jangan guna pen langsung untuk soalan yang melibatkan melukis. Okey? Nak label dan sebagainya. Okey. Kita dah selesai dah bab 8. Okey, sebenarnya untuk bab 8 ni memang mungkin bagi kamu agak susah. Okey, sebab tajuk ni tak ada pengiraan, tambah tolak darab bahagi tak ada. Tak guna kalkulator pun. Okey, cuma dia melibatkan alatan jangka lukis, okey, dan pembaris pensel biasalah. Dan soalan ni lebih kepada teknikal. So, kamu kena ada berfikir di luar kotak. So, otak kamu tu tak perlulah nak straight sangat. Contoh kalau kita nak tambah nombor 2 tambah 3, jawapannya mesti 5. Untuk soalan ni otak kamu kena ada sedikit kreativiti. Kena ada sedikit, orang kata, berfikir di luar kotak lah. So, jadi untuk memahami soalan ni sebenarnya tak ada apa masalah pun. Sama dengan tajuk lain, kita buat latihan. Kita buat latihan banyak, lama-lama kamu boleh ingatlah ke 5-5 konsep lokus. So, saya nak kamu cuba uji minda 8.2B. Okey. Di buku teks muka surat 215. Okey, boleh buka buku teks muka surat 215. Okey. Okey, soalan ni memang melibatkan rajah lah. So ada rajah kotak-kotak grid tu. So, kamu boleh guna contoh soalan nombor 1, dia ada kotak grid. So, kamu guna saja dalam buku nota kamu lah. Sebab buku nota kamu pun memang dalam kotak-kotak grid. Cuma kamu kena kira bagi cukup lah kotak-kotak tersebut. Buat frame dia. Buat frame dia dulu. Buat kotak A, B, C, D tu, kamu buat frame dia. Dan kamu punya lokus akan berada di dalam frame itu sahaja. Okey. Akan dikira di dalam frame A, B, C, D sahaja. Di dalam kotak A, B, C, D. Di luar tu tidak dikira. Okey. So, semua buat guna pensel.
Begitu juga dengan soalan nombor 2 pun ada frame. So kamu buat dulu frame, kamu lukis paksi X, kamu lukis paksi Y. Kira kotak bagi cukup. Okay, label paksi, buat titik-titik. Lepas tu baru kamu jawab soalan. Kamu kira pastikan cukup semua. Tiru, maksudnya macam kamu photostate balik soalan. Okay, so kamu guna kotak di dalam buku kamu lah. Okay, begitu juga dengan soalan nombor 3. Okay, kamu buat paksi X dan paksi Y. Kira kotak bagi betul lah. Okay, so cuba buat. Bila buat nanti ikut balik tips saya. Baca soalan, bulatkan maklumat penting dan kaitkan dengan kelima-lima jenis lokus yang kita dah belajar. Okey, seterusnya cikgu nak kamu buka buku teks muka surat. Okey, muka surat 218. Dekat situ ada uji diri. Okey, ada uji diri. Okey, saya nak kamu buat soalan nombor 1 dan 2 sahaja. Okey, di situ ada rajah segitiga. Okey, segitiga tu adalah segitiga sama sisi. Jadi kamu kena bina segitiga sama sisi lah. Kalau kamu tak boleh bina, kamu tiru balik rajah ni, kamu tekak. Sebab kalau rajah kamu tak tepat, so kamu tak akan dapat jawapan. Sebab rajah tu kamu kena ikut. Kalau dia segitiga sama sisi, kamu kena ikut segitiga sama sisi. So nak mudah, kamu tekaklah rajah tersebut. Okey? Ataupun kamu boleh bina segitiga sama sisi. Ingat balik macam mana kita nak bina segitiga sama sisi. Tajuk tingkatan 1. Guna jangka lukis. Boleh bina sendiri. Buatlah panjang sisi berapa cm pun tak ada masalah. Tak ada masalah itu. Kalau dah tak boleh sangat, tekap saja dekat dalam buku teks. Begitu juga dengan soalan nombor 2. Pentagon. Pentagon sekata. Pun sama. Setiap sisi tu sama panjang. So kamu tak boleh nak agak-agak saja lukis bagi dapat bentuk. Tak boleh. So ada 2 kaedah saja. Sama ada kamu tekap rajah tersebut ataupun kamu bina pentagon. So sebenarnya nak bina pentagon kita dah belajar tingkatan 1. Sebenarnya kamu dah buat ulang kaji tingkatan 1 punya. So buka balik buku, nota, rujuk balik tajuk tingkatan 1 yang kita dah belajar cara nak membina segitiga. Okey, so cuba buat. So nanti saya akan tunjuk cara tunjuk macam mana kamu nak bina. Saya akan buat satu video untuk kamu semak soalan. Okey, so nanti jangan lupa untuk melihat video untuk contoh 1 dan contoh 2 supaya kamu lebih clear. Okey, sampai di sini dulu kelas kita. Kita akan jumpa lagi kelas yang akan datang dan kita akan masuk bab yang baru iaitu bab yang terakhir iaitu bab 9. Kita dah habis dah. Kita dah masuk bab yang terakhir iaitu bab 9. Okey. So, sampai berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.